Kenapa tutup ni? Kita keluar tadi. Kat sini ke? Sikit. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi kepada siri Bengkel Dakwah Aira. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, bagi masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi berada di bulan Ramadan, masih lagi diberi kesempatan untuk berpuasa satu hari lagi dan sebentar lagi kita akan berpuasa, kita akan berbuka puasa dalam masa lebih kurang 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam daripada sekarang, insya-Allah. Jadi yang sedang menonton ni, siapa yang sempat tonton live sekarang ni, boleh tinggalkan sebarang komen, boleh bagi salam ke, boleh tinggalkan komen-komen di bawah, ada apa-apa soalan tentang apa-apa yang berkaitan dengan sepanjang bengkel dakwah ini ataupun topik-topik yang telah disampaikan sebelum ni. Dan sila share, boleh like dan share siaran live ini pada mungkin kawan-kawan yang lain yang tak ada apa-apa buat petang ni, mungkin dia tengah scroll-scroll main-main Facebook, dia boleh bila tuan-tuan, puan-puan share kan, dia mungkin boleh tonton sama-sama dan mungkin dia ada benda yang dia boleh belajar ataupun mungkin ada benda yang dia nak tanya. Okey, Assalamualaikum. Kita mula sekarang. Hari ini kita telah tiba kepada siri yang ke-7. So kita telah habiskan 6 topik sepanjang bengkel dakwah yang kita buat ni sempena 10 hari terakhir Ramadan, dan kita akan ada lagi uh, ke-4 hari lagi berpuasa. Jadi kita ada lagi 3 tajuk dan 4 tajuk, 3 lagi tajuk selepas hari ini, kita ada lagi 3 lagi tajuk untuk dihabiskan. Jadi harap-harap tuan-tuan dan puan yang telah mengikuti siri daripada mula ataupun yang mana tertinggal siri-siri yang lalu, boleh pergi kembali kepada laman Facebook ni, Lim Joy Sun, dan ada beberapa laman Facebook yang lain. Boleh ulang ataupun boleh tonton di Facebook ataupun di channel YouTube Fadli Borhan. Fadli Borhan, boleh tengok juga siaran ulang siaran. Kita upload semua video-video kita di situ. Okey. Alhamdulillah kita telah selesai pendekatan Gorab. Semalam kita telah bincang tentang hujah rasional. Macam mana kita ingin membersihkan fitrah tu, fitrah manusia, antara kunci untuk membersihkan ataupun menghilangkan debu-debu yang telah menutupi fitrah manusia. Fitrah apa yang kita maksudkan? Fitrah untuk mengenali pencipta. Fitrah untuk menyembah, untuk mengenali, untuk berhubung dengan sang pencipta, iaitu Tuhan. Seperti mana yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum bala syahidna. Maksudnya kita semua ni, setiap nyawa-nyawa, setiap roh telah pun bersaksi akan ketuhanan, akan bahawasanya Allah itu Tuhan, yang bahawasanya kita ni adalah hamba-Nya. Dan Rasulullah telah bersabda juga dalam hadis yang kita selalu ulang-ulangkan dalam siri ni, iaitu kulli maulidun yulidan al fitrah, semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah itulah fitrah untuk mengenali Tuhan, untuk menyerah diri kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kembali dan menyembah dan juga menjalinkan hubungan yang erat kepada Tuhan kita iaitu. Jadi antara kunci-kunci yang pertama yang kita telah bincangkan ialah kunci rasional. Maksudnya dengan rasional, dengan perbincangan rasional, perbincangan munasabah, perbincangan yang masuk akal dengan hujah-hujah
tersebut boleh menyebabkan manusia berfikir dan kembali kepada keadaan fitrah tu balik untuk mengenali Tuhan tu melalui jalan fitrah, melalui jalan rasional. Tetapi kita juga tahu tak semestinya orang rasional semata-mata tidak akan menyebabkan seseorang tu masuk Islam. Berapa ramai orang yang masuk Islam yang kita kenal, sahabat-sahabat kita ataupun daripada YouTube kita tonton perkongsian-perkongsian mualaf atau perkongsian orang yang dulunya bukan beragama Islam lalu dia masuk Islam ataupun dulunya dia atheist, Kristian dan sebagainya. Dia tak percaya Tuhan, dia agnostik dan dia kemudian di peringkat kemudian daripada dalam hidup dia, dia menerima Islam. Melalui bukan disebabkan rasional semata-mata. Mungkin dia ingat dia terima Islam melalui bukti ataupun melalui hujah-hujah sains ke, hujah filosofi ke, atau hujah falsafah dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin ada benda lain yang menyebabkan dia kembali kepada Islam. Biasanya kita panggil kembali kepada fitrah. So antara kunci-kunci yang lain, semalam kita dah bincang tentang gorek, macam mana kita menggunakan rasional, macam mana untuk kita membuktikan secara logik akal, secara fitrah akal kita bahawa Tuhan tu wujud, Tuhan itu satu. Perlunya wahyu untuk menerangkan siapa itu Tuhan, untuk menerangkan apa tujuan kita hidup, untuk menerangkan kenapa benda yang dunia ni berlaku, kenapa ada kesedihan, kenapa kita ada kematian, apa yang akan berlaku selepas mati. Perlunya wahyu daripada pencipta untuk menerangkan semuanya. So, dan juga kebenaran Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi yang telah dihantar oleh Tuhan dan membawa bukti-bukti dan mempunyai ciri-ciri yang jelas bahawasanya tidak dapat dinafikan dia itu adalah Nabi. So itu adalah pendekatan gorek, pendekatan menggunakan rasional. Jadi ada orang yang boleh terima, ada orang yang tidak semestinya, mungkin lepas menerangkan melalui rasional, dia tak terima juga. Ataupun dia rasa, dia tak terima. Dia rasa tak, okay, fine. Jadi ada banyak lagi kunci-kunci lain. Antara kunci yang kita nak ceritakan hari ini dalam siri ini ialah ada beberapa perkara yang terlibat apabila kita berbicara tentang fitrah. Kerana manusia tu adalah dinamik. Dia bukanlah akal semata-mata, tapi dia mempunyai perasaan, dia mempunyai pengalaman, dia mempunyai sesuatu kerohanian yang memang ada dalam diri dia, yang mana kita tak boleh nafikan. Jadi kita kena tengok, so bila kita sampaikan, contohnya orang tu mungkin baru lepas kematian ayah dia ataupun kematian orang yang tersayang. Tiba-tiba kita nak masuk, kita berbual dengan dia, berbincang dengan dia, kita terus datangkan, tahu tak apa bukti Tuhan tu ada? Tahu tak Quran ni sebenarnya kadang-kadang, ataupun tahu tak, kamu tahu tak siapa itu Nabi Muhammad? Boleh tak saya buktikan bahawasanya Nabi Muhammad tak mungkin seorang penipu. Tiba-tiba kita datang, orang baru datang ada pengalaman ataupun lepas mengalami situasi yang negatif contohnya, tiba-tiba kita datang dengan kononnya hujah-hujah rasional. Jadi tak kena masa, tak kena tempat. Jadi kita antara benda yang penting untuk kita ambil kira ialah apa keadaan orang yang kita tengah siapakah mad'u kita, siapakah orang yang sedang kita berbicara. Kita berbicara dengan siapa sekarang di hadapan kita tu. Jadi kita kena tahu dan kita kena ada hikmah tu. Jadi kunci-kunci ni baru kita boleh pilih kunci mana yang kita nak pakai. Kita nak pakai kunci logik ke? Kita nak pakai kunci perasaan ke? Emotional EQ kita? Ataupun kita nak pakai kunci daripada Al-Quran ke? Kita nak pakai kunci daripada pemikiran ke? Daripada sudut pandang pemikiran, sudut pandang renungan, sudut pandang kerohanian, sudut pandang fitrah ataupun akli tadi. Jadi itu semua benda yang kita perlu consider. Kita perlu betul-betul cuba cakna apa yang berlaku. Jadi hari ini kunci yang saya nak bentangkan ialah mungkin hari ini kita sempat akan berbicara tentang dua kunci, iaitu kunci daripada pengalaman. Maksudnya dengan pengalaman orang tu sendiri. Macam mana kita nak gunakan pengalaman dia untuk mengaitkan kepada Tuhan. So, contohnya orang ada macam-macam pengalaman. Ada yang macam-macam pengalaman.
ada yang berbentuk ujian dalam hidup dia, mungkin dalam bala bencana, mungkin sekarang dalam situasi COVID-19. Ramai orang yang, mungkin orang tersayang, orang yang dia kenal ataupun dia sendiri diuji, dengan kesakitan, dengan kedukaan, uh, kematian, COVID-19 ni, menderita dan sebagainya. So, boleh jadi juga pengalaman ni adalah pengalaman yang positif ataupun pengalaman yang negatif, pengalaman positif, pengalaman negatif, pengalaman, kerohanian. So, macam-macam jenis pengalaman. Mungkin ada juga yang mungkin saya boleh sebut ialah macam dia tiba-tiba bankrupt ataupun muflis dan menyebabkan keseluruhan dia hidup dia macam musnah dalam sekelip mata. So, ini antara contoh-contoh keadaan yang boleh berlaku kepada seseorang dan kita nak menyampaikan Islam tu kepada diorang, kepada mereka. Kita ingin menggunakan apa yang diorang rasai itu bahawa kita nak menawarkan sesuatu yang sebenarnya bukan kata, dia ni tengah down apa semua, kita macam, tak payahlah. Tak, kita ingin berikan, kita yakin apa yang kita nak berikan ni ialah akan memberi kebaikan kepada dia. Tak kira di dalam situasi yang mana-mana. Sama ada di dalam situasi yang gembira, di dalam situasi yang menyedihkan, di dalam situasi yang membimbangkan, kita rasa apabila keadaan tu sesuai, kita ingin memberikan dia Islam. Kita ingin mengaitkan. Jadi, itu contoh-contohlah. Sebab apa? Pengalaman ni ada satu benda yang memang berlaku dalam hidup dan kita tidak boleh macam nak cari kewajaran ataupun rasional. Kita tak boleh nak menggunakan rasional untuk kita hujahkan kepada mereka. Sebab pengalaman tu pengalaman. Contoh orang pengalaman, saya rasa saya cinta dia ataupun saya suka dia orang tu. Macam mana kita nak rasionalkan benda tu? Sebab dia rasa. So dia rasa cinta, saya suka dia. So macam mana nak buktikan? Macam mana kita nak benda tu benda yang dia rasai dalam diri dia. So itu pentingnya untuk kita kenal pasti apa benda yang dia tengah rasa sekarang. Sebelum kita kita kemukakan ataupun kita bagi tahu Islam kepada dia. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus. Ada satu ceritalah dalam Allah ceritakan, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah yang menjalankan kamu di darat dan di laut. So Allah menceritakan dia sehingga apabila kamu berada dalam bahtera dan bahtera itulah bergerak laju dan membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka pun happy. Mereka pun bersukaria dengan ni. Oh, ada kapal. Tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang. Dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru. Serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Maksudnya diorang dah boleh rasa diorang dalam keadaan yang bahaya. Dan pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya, mukhlishina lahuddin. Da'awallahu mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sehingga kan mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah semata-mata sambil merayu berkata, demi sesungguhnya jika engkau selamatkan kami daripada bahaya ini, kami tetap akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan apabila Allah selamatkan mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu. Jadi kita juga boleh faham daripada ayat ni, sebenarnya kadang-kadang bila diorang dalam keadaan musibah, masa itulah hati mereka ni akan terbuka. Tiba-tiba je berdoa. Dan kita banyak kisah-kisah sebenarnya kalau pergi internet, ada banyak perkongsian dalam YouTube sebenarnya, di mana orang tu dulunya dia tak percaya pada Tuhan. Dan apabila dia ada dapat kanser, contohnya kisah yang saya baru ada sahabat kita ceritakan, ada seorang profesor ni, dia tak percaya pada Tuhan. Lepas tu dia didiagnose, dia mendapat kanser tahap 3 dan memang tak ada cara untuk sembuh. Dan dia memang menunggu untuk mati dalam masa yang begitu singkat lah. Ada masa yang suntuk untuk hidup. Dan masa tu dia berdoa, ya Tuhan,
Aku berjanji kalau kamu di situ dan kamu menyembuhkan aku dan aku akan percaya pada kamu. Dia tak cakaplah Islam ke apa ke, tapi maksudnya dalam itu fitrah dia keluar. Maksudnya dia tiba-tiba masa tu hati dia dalam keadaan yang panik tu ataupun keadaan yang, menyempitkan hidup dia, dia memanggil pada fitrah dia keluar. Itu maksudnya. Tetapi apa yang berlaku, dengan izin Tuhan, keajaiban tu berlaku. Kanser dia memang sembuh dan dia berjaya, dia dah hidup seperti, sedia kala lah, dia dah pulih. Dan tak lama pada dia masih peringkat awal tu dia masih percaya Tuhan, tapi lepas beberapa bulan, diceritakan dia tu kembali kepada perangai lama dia, maksud kembali kepada keimanan, kepercayaan lama dia, iaitu atheism, maksudnya dia tak percaya Tuhan. Sehinggalah satu masa, dan ni cerita kisah benar, dia tak dapat tipu diri dia. Dia teringat balik janji dia kepada Tuhan ni masa dia sakit tu, dan dia tak dapat nafikan. Tuhan telah membantu dia masa dia memohon, masa dia dalam kesempitan, masa dia dalam kesusahan, dan dia telah merayu, dan dia sekarang telah menerima, dan dia telah menerima kewujudan Tuhan, dan akhirnya, dipendekkan cerita, dia mengkaji agama dan sebagainya, dan dia masuk Islam lah. Alhamdulillah. Tapi nak menunjukkan, itu yang saya maksudkan kunci yang bukan rasional. Maksudnya dia bukan asal-asalnya, dia bukan daripada dia dengar tentang hujah-hujah Islam ataupun hujah-hujah rasional tentang Islam ataupun gorek ke apa. Dia, punca dia kembali pada Tuhan pada masa tu ialah kesusahan yang dia sedang hadapi, iaitu penyakit yang dia tengah hadapi pada masa tu. Sama juga kalau tiba-tiba dia dapat pengalaman yang baik. Contohnya dapat bayi, dapat bayi baru lahir, happy apa semua. So macam mana? Daripada masa tu dia cakap, rasa syukur. Tapi kalau tak percaya pada Tuhan, rasa syukur kepada apa? Oh, I'm glad, I'm happy for you. Orang ucapkan kan, orang cakap, gembiranya, bagusnya. Terima kasih. So, benda berita baik tu juga boleh dikaitkan, boleh membangkitkan seseorang, boleh mengeluarkan fitrah seseorang tu. Betul jugalah. So, kita nak, siapa sebenarnya yang kita bersyukur tu? Bila kita pergi contohnya, kita dapat bos kita dapat seorang bos yang baik. Siapa sebenarnya yang menyusun tu? Siapa yang sebenarnya membuka hati bos kita yang menyebabkan kita mendapat pengalaman yang baik tu? Jadi, ada dalam hati kita rasa ingin bersyukur. Contohnya, kalau kita hari ni, contohnya kalau tuan-tuan suka tengok wayang, boleh suka tengok wayang kan? Apabila kita telah tengok satu masterpiece ataupun satu wayang yang telah diatur, diarahkan oleh seorang pengarah filem yang begitu hebat, dengan efek pun hebat, lakonan yang hebat, skrip yang hebat. Lepas habis kadang-kadang ada orang yang boleh menangis. Ataupun orang lepas habis je movie tu ada orang boleh berdiri. Sebab apa? Kita rasa macam, kita rasa macam bravo, hebat, memang hebat, memang. Ataupun seorang yang minat, mungkin tuan-tuan minat piano dan sebagainya, kalau pergi orkestra, minat pergi benda-benda itu, pergi menyaksikan persembahan orkestra yang orang main piano ataupun nyanyian. Tuan-tuan pergi konsert. Lepas dia nyanyi tu, kita rasa macam dalam hati kita, hebat. Tak terungkap dengan kata-kata kerana kehebatannya, keindahan, kemerduan suara, keseragaman muzik yang keluar dan sebagainya. Benda tu menyebabkan kita rasa macam nak puji. Bravo. Tapi jadi bagaimana pula lah yang orang yang telah menciptakan orang yang penyanyi tu, yang memberikan suaranya yang merdu, yang telah memberikan otak untuk mengarahkan satu filem atau menulis satu buku yang begitu hebat aturannya, pencipta kepada orang tu sendiri. Kalau hari ni kita ada minat satu idol, kita minat satu penyanyi, kita minat satu artis, kita minat satu penulis, bagaimana dengan pencipta penulis tu sendiri? Jadi hari ni kalau kita tengok lukisan yang hebat, bagaimana pula lukisan alam ni yang terbentang luas yang begitu hebat. So benda-benda tu membangkitkan fitrah. Maksudnya pengalaman kita, apa yang kita lihat membangkitkan fitrah tu. Hebatnya, bro. Hebatnya. Macam dengan bila kita belajar biologi, kita tengok, hebatnya ciptaan ni, hebatnya sistem ni. Tapi hebat tu kepada siapa? Sebenar-benarnya. So, kita ingin menggunakan faktor-faktor ni lah yang kita boleh tangkap untuk membawa dia, sebenarnya itulah sebenarnya yang memberikan segalanya ialah Tuhan.
bersyukurlah kita kepada Tuhan, dan Tuhan itu yang telah memberikan segala benda, yang segala fakulti intelek, segala fakulti kesihatan, segala benda yang kita ada ni semuanya datang daripada Tuhan yang satu. Itulah yang kita perlu kembali dan kita perlu mengiktiraf. Sebagaimana kalau hari ini kita sayang kepada diri kita sayang kepada ibu bapa kita yang telah memberikan kasih sayang itu, tapi di manakah sumber kasih sayang itu sendiri? Tuhanlah sumber kasih sayang itu yang telah memberikan fitrah berkasih sayang kepada kita. So itu adalah kunci pengalaman dan kunci pengalaman dan kerohanian. Apa lagi kunci yang satu lagi yang saya nak yang mungkin saya boleh highlight, mungkin benda tu berkait, iaitu kunci renungan. Maksudnya dia tak terkait dengan pengalaman tadi, tapi kunci renungan. Maksudnya renungan kita ni kadang duduk saja kan. Orang tu dia terfikir, dia just terfikir, dan dengan dia merenung, dia tengok, dia boleh sendiri dia terfikir. Dan renungan tu mungkin renungan itulah yang pendek tu, mungkin renungan selama 1 minit. Mungkin renungan itu berlaku selama setengah jam dalam hidup dia. Tapi renungan itulah yang membangkitkan fitrah dia. Yang kita boleh gunakan sebagai kunci untuk membangkitkan fitrah dia untuk kembali kepada menyembah Tuhan, kembali kepada Tuhan. Yang ni Allah ada maksudnya Allah ada banyak beritahu dalam Al-Quran tentang renungan ni. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 166, 164. Dan dalam ciptaan langit dan bumi, dan pertukaran siang dan malam, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan untuk manfaat kemanusiaan, dan hujan-hujan yang turun daripada langit, dan kemudian daripada bumi yang dulunya mati tadi, lalu tumbuh-tumbuhan datang daripada hujan tu, dan bertebaran segala jenis haiwan, makhluk-makhluk, dan juga pertukaran angin dan sebagainya. Dan juga Allah cakap langit-langit yang berombakan, yang bertebaran di langit ni, awan-awan yang bertebaran di langit ni, semua ni adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir, orang yang berfaham, yang mempunyai kefahaman. Jadi ini ayat-ayat, maksudnya kunci renungan. Daripada renungan, benda-benda yang daripada merenung, daripada berfikir, kita boleh faham. Dan Allah juga cakap dalam wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurus. Sesungguhnya tidaklah dunia ni semata-mata tipu daya, kesenangan yang memperdayakan. Ataupun ada juga la'ibun wa lahun. Dunia ni hanyalah permainan dan juga hiburan semata-mata. Hidup di dunia. Jadi jangan merenung, takkan dunia ni hanya untuk makan, minum, masuk U, belajar, pergi sekolah, balik sekolah, lepas tu cari kerja, kahwin, lepas tu mati. Kalau dunia ni tak ada akhir, contohnya tak ada hari ahad, dia terfikir kalau hari Tuhan tu tak wujud. Semuanya berlaku kebetulan saja. Semuanya berlaku spontan saja. Jadi kebetulan kita lahir di Malaysia, kita ada ekonomi yang kira baiklah. Kalau kita tahu, kita tengok seluruh dunia ni memang kira baiklah. Kita hidup dalam cuaca yang tak ada 4 musim, tak ada musim sejuk, tak ada musim panas yang terlalu panas. Cuma kita hari-hari panas je lah. Tapi semua benda yang berlaku ni, alhamdulillah. Kita ada makanan yang cukup, kita ada iklim yang bagus, kita ada buah-buahan dan sebagainya. Itu cuma nasib baik semata-mata. Jadi orang yang mati, bayi yang lahir dekat Afrika, kat Somalia, tak ada makanan, tak ada air yang bersih pun. Lahir-lahir mati. Tu dia tak bertuah lah. Kita ni bertuah, dia ni tak ada tuah. Dia nasib malang lah, dia kira malang lah, tak ada apa-apa berlaku. Semua mati. Orang yang kena rogol, orang yang kena bunuh, yang penjenayah ni tak ditangkap. Ini semuanya tak ada. Ini semuanya hanyalah nasib baik dengan nasib malang je. Dia malang sebab dialah yang ditindas. Dia tu nasib baik sebab dialah penindas. Tak ada kena-mengena dengan apa-apa ciptaan. Tak. Jadi kalau orang yang merenung, dia macam ada dalam hati dia akan terfikir. Bila dalam masa tengah terfikir itulah kita datang dan kita memberikan ayat-ayat bahawanya ada hari akhirat. Ada Tuhan yang maha berkuasa, yang maha menghakimi, yang akan menghakimi perbuatan setiap yang berlaku dalam dunia ini. Oh, baru dia boleh klik. Dengan dia akan tiba-tiba klik dengan fitrah dia. Oh, betul. Apa yang dia dengar tu sama dengan apa yang dia renungkan dalam selama ni. Dalam apa yang dia renungkan dalam diri dia. So itu
secara ringkas, dua kunci tu tadi tu, iaitu kunci pengalaman. Dengan pengalaman seorang itu sama ada baik ataupun buruk atau senario yang berlaku dalam hidup dia, boleh membangkitkan fitrah tu, boleh mengeluarkan balik fitrah tadi tu. Dan yang kedua ialah yang kedua ialah apa tadi? Uh, uh, Alamak, saya lupa. Renungan, refleksi. Maksudnya dia memikirkan. Just dia termenung, dia fikir, dia tengok langit dan bumi, dia tengok apa yang berlaku, dia just tengok berita. Lepas tu dia terfikir, dia just terfikir. Dia tak ada kena-mena dengan apa yang berlaku dalam hidup dia ke apa, dia just dengar renungan tu. So pada masa yang renungan tu lah, kalau dia disampaikan dengan mesej yang betul, dan dia akan, yang dia boleh secara fitrahnya, dia boleh menerima. Ha. Dan kemungkinan kalau pada masa tu kita lah, tuan-tuan lah yang orang yang ada pada tu untuk menerangkan tanda yang dia fikirkan tu dengan tanda yang Allah bagi, dan dia boleh orang kata make sense of it, dia boleh menghubungkan kedua-duanya, maka alhamdulillah insya-Allah pada masa tu dia boleh kembali pada fitrah dia dan menerima Tuhan tu dan mula untuk menyembah Tuhan tu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga satu lagi kunci, iaitu kunci yang mungkin berkaitan juga, kunci rohani. Kunci kerohanian, maksud kerohanian ni benda yang ada dalam, yang kita boleh faham ialah kerohanian ni biasanya menunjuk kepada penyembahan. Maksudnya kita ni ada orang apa, spiritual ni, dia ada connection dengan alam lah, dia ada hubungan dengan alam, dia ada hubungan dengan Tuhan, tapi ataupun dia boleh faham apa itu sembahan, puja, dia puja apa yang dia puja dalam hidup dia. So ada kunci dalam kunci kerohanian ni ada. Macam mana kita nak gunakan kunci kerohanian ni untuk menyampaikan Islam juga, untuk membangkitkan fitrah dia, untuk membuka fitrah dia. Kita kena faham bahawa Islam ni memang membebaskan kita daripada menyembah perkara-perkara lain. Membawa penyembahan kepada benda-benda lain, kepada penyembahan yang berhak disembah, iaitu Allah, Tuhan tu. Tuhan yang Maha Berkuasa. Sebab kita ni semua kita faham, kita ni terdapat tidak kita akan menyembah sesuatu. Sama ada kita menyembah satu benda, contohnya duit je, satu je, ataupun kita menyembah wanita je, dia ni terlibat dengan pornografi, terlibat dengan hubungan seksual dan sebagainya, dia itulah sembahan, dia menyembah dia punya alat kelamin dia je. Dan itulah yang benda yang dia kejar, benda yang dia usahakan setiap hari. Dia dah telah tersangkut kat situ, terperangkap dalam benda tu. Ada orang dia terperangkap dengan mencari wang. Ada orang dia terperangkap dengan populariti lah. Maksudnya nak jadi terkenal. Dia memang tak boleh, orang tak layan dia jadi stres, dia jadi murung. Jadi kita kena faham, ada benda yang kita nak tahu, ada benda yang kita nak tunduk, ataupun kita nak cintai sepanjang masa. Mungkin benda tu satu, atau mungkin tu benda tu banyak. Jadi Allah ada sebut dalam perkara ni dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu adallahu Allah ala ilmu khatama ala sami'i. Afara'aita, adakah kamu melihat man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang telah mengambil hawa dia sendiri untuk menjadi Tuhan mereka, dan Allah membiarkan mereka sesat, dan telah menutup wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi, dan Allah telah menutup hati dia, menutup dia punya pendengaran, dan telah meletakkan tudung. Maksudnya Allah tutup hati, pendengaran dan penglihatan dia, tak nampak. Maksudnya ada orang yang telah dibutakan oleh benda-benda ni, benda-benda selain daripada apa yang berhak dia disembah. Jadi kita nak bawa dia kepada penyembahan yang betul-betul benar, layak disembah, iaitu Allah. Allah telah untuk ni saya akan habiskan dengan satu ayat Quran. Daraballahu matalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyana mathala. Alhamdulillah bal aktsarhum la ya'lamun. Allah telah memberikan satu contoh. Allah cakap, can a man, ataupun bolehkah seorang lelaki itu mempunyai banyak boleh mempunyai banyak pasangan
untuk tuan dia. Yang mana semua tuan-tuan ni, boleh ada banyak tuan lah maksudnya, adalah sama. Adakah sama seseorang itu menyerahkan diri kepada satu tuan ataupun dengan banyak tuan, sama ke tidak? Jadi segala puji kepada Allah, walaupun kebanyakan pada mereka tidak mengetahui. Jadi tidak sama orang yang telah mensyirikkan Tuhan ni dengan orang yang memang menyembah Tuhan yang satu. Apabila hanya dengan menyembah yang layak disembah, menyembah Tuhan yang sebenarnya lah, barulah kita boleh membebaskan diri kita daripada menyembah benda-benda yang jelek ini, yang sebenarnya lebih rendah. Dan itulah kebebasan yang sebenar-benar bebas dalam hidup sebenarnya, insya-Allah. Jadi itu antara perkara-perkara yang kunci-kunci yang cuba kita boleh gunakan untuk membangkitkan fitrah ataupun membersihkan balik semula fitrah tu dan membawa mereka kepada mengenali Tuhan. Dan insya-Allah untuk hari ini itu saja. Saya recap balik beberapa kunci. Semalam kita telah membentangkan hujah rasional. Hujah rasional iaitu melalui teknik ataupun kerangka Gorek. Maksudnya dengan rasional kita cuba membangkitkan fitrah dia. Yang kedua ialah dengan pengalaman mereka sendiri, pengalaman yang berlaku dalam hidup sama ada baik ataupun buruk, dan menggunakan pengalaman-pengalaman itu untuk membangkitkan fitrah mereka dan mengembalikan mereka kepada Tuhan. Yang ketiga ialah tadi yang kita cakap ialah kerohanian dan juga renungan tadi. Renungan dan kerohanian. Iaitu dengan merenung perkara-perkara yang berlaku, mungkin dengan renungan sejenak itu telah membuatkan mereka terfikir apa yang sepatutnya berlaku, membangkitkan sesuatu dalam diri dia. Dan apabila kita bagi apa yang ditawarkan oleh Islam, bagi mesej yang Allah berikan, maka benda tu boleh betul-betul masuk dalam hati dia dan dia boleh dia punya fitrah kembali pada fitrah semula. Dan juga kerohanian lah. Untuk itu saya ingin akhiri untuk hari ini saja. Mungkin hari ini sebab kita semua pun nak buka puasa. Malam ni saya nak ingatkan, malam ni kita masih lagi ada sesi malam pukul 10 Ramadan bersama IDT, siri Ramadan bersama IDT jam 10 malam. Kita ada dengan tajuk mencontohi para sahabat dalam menderma. Jadi antara benda yang paling penting juga dalam bulan puasa ini, Rasulullah dalam hadis ni beritahu, Rasulullah ni seorang penderma. Dia memang sepanjang tahun, setiap ketika pun sangat-sangat seorang penderma. Dan dalam bulan Ramadan dia lebih pemurah. Dia memang pemurah, tapi dalam dia lebih pemurah. Dan selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi malam ini itu tajuk dia, contohilah sahabat-sahabat, para sahabat dalam menderma bersama Ustaz Ezri Fahmi, iaitu ustaz juga yang juga kawan saya sendiri. Memang seorang yang sangat luar biasa ilmunya. Bersama dengan brother Ben Oi juga. InsyaAllah, pastikan tuan-tuan luangkan masa malam ni untuk menonton. Semoga ia akan bermanfaat dan beri motivasi untuk kita dan memberikan kita satu lagi motivasi untuk meneruskan sisa-sisa baki kita dalam Ramadan dan juga selepas Ramadan. Jadi aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum, dan jangan lupa esok ada baki lagi 3 hari untuk kita menghabiskan bengkel dakwah ini. Pastikan esok jam 6.30 petang pada waktu yang sama dan channel yang sama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semua.